السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, pada malam itu aku bermalam di rumah makcik aku, Maimunah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Maimunah adalah salah seorang daripada 11 orang isteri Nabi. Daripada nombor satunya Khadijah, kemudian Saudah, kemudian yang ketiganya Aisyah, kemudian Hafsah anak kepada Umar bin Al-Khattab, kemudian Zainab binti Jahshin, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah, kemudian Safiyah, dan yang keempat Maimunah, dan yang ke-11-nya Maimunah. Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan, kita semua tahu Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas, pak penakan Nabi. Isteri kepada Al-Abbas, orang panggil dia Ummul Fadl, Ummul Fadli. Maimunah adalah adik kepada Ummul Fadli. Itu dia punya kaitan dia macam tu. Maknanya Abdullah bin Abbas, dia adik-beradik dua-dua belah. Nabi sepupu dia, Maimunah makcik dia. Maka sesuai dengan kedudukan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sesuai dengan Abdullah bin Abbas ini rapat dengan Nabi dua-dua belah pihak. Belah Maimunah pun Maimunah makcik dia, belah Nabi pun Nabi sepupu dia. Apabila Nabi tak ada di rumah, Maimunah akan panggil Abdullah bin Abbas, pergi teman dia tidur di rumah. Ini kita perlu tahu latar belakang hadis ini, barulah kita boleh faham macam mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Kerana rapatnya dia dengan keluarga Nabi, sebelah isteri Nabi, Maimunah ini. Dan Maimunah ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Maimunah ini orang yang paling takwa di kalangan kami. Ini komentar yang dibuat oleh Aisyah. Aisyah kata, daripada ramai-ramai isteri Nabi ni, Maimunah ni dia paling takwa daripada kalangan kami semua, dan dia orang yang paling jaga hubungan silaturahim. Hadis yang kita baca ni menceritakan tentang Abdullah bin Abbas. Dia kata, aku bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di rumah Nabi dengan isterinya Maimunah. Dia kata, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Ini kebiasaan Nabi, tiap-tiap malam bangkit sembahyang malam. Siapa juga yang berpeluang, siapa juga yang berkesempatan, siapa juga yang ada chance untuk duduk di rumah Nabi, mereka tidak akan melepaskan benda ni. Meriwayatkan tentang Nabi SAW yang bangkit sembahyang malam. Dia kata, fa'ata hajatah. Malam tu dia kata, aku tidur di rumah Nabi. Abdullah bin Abbas kata,
Aku sedang bila Nabi bangkit. Rupanya Nabi bangkit kerana nak qadha hajat. Nabi nak pergi buang air. Summa ghasala wajhah wa yadayh. Aku tengok dalam kesamaran malam ni, aku nampak Nabi selepas dia bangkit, selepas dia pergi buang air, Nabi balik mai, Nabi basuh muka dia dan Nabi basuh dua tangan dia. Nabi satu orang manusia yang cukup jaga kebersihan. Summa nama. Lepas tu Nabi sambung tidur. Nabi tak bangkit semayang malam lagi, Nabi sambung tidur. Summa qama. Tak lama lepas tu Nabi bangkit pula. Dia kata, fa'atal qirbah fa'atlaqa shinaqaha. Aku nampak Nabi bangkit pula kali kedua. Nabi pergi ke qirbah. Qirbah ni tuan-tuan, orang Arab dulu, kulit menatang yang dia semelih tu, dia jahit-jahit balik, dia buat tempat simpan air. Tempat simpan air yang dibuat daripada kulit menatang ni dia panggil qirbah. Dia kata aku nampak malam tu Nabi bangkit kali kedua, Nabi pergi dekat qirbah, dekat haduk gantung air simpanan ni. Nabi buka penutup qirbah tu, summa tawadda'a wudu'an. Kemudian Nabi berwudu daripada air itu. Walam yukthir wa qad ablagh. Nabi tidak membazirkan air, tetapi sempurna wudu Nabi. Anda tengok macam mana sahabat dia meriwayatkan perlakuan Nabi begitu teliti sekali. Nabi bangkit kali mula, sahabat catatkan benda tu. Dia ingat perbuatan Nabi tu. Nabi pergi pancung, Nabi buang air, Nabi balik. Nabi tidur balik, saat Nabi bangkit pula, Nabi pergi dekat qirbah, dekat tempat simpan air ni. Dia kata dia nampak Nabi berwuduk. Nabi wuduk ni cukup sempurna dan Nabi tidak membazirkan air yang ada. Summa qama fasalla. Kemudian Nabi pergi berdiri di tempat yang Nabi selalu berdiri. Nabi sembahyang malam. Faqumtu fatamattaitu. Dia kata aku bila tengok Nabi sembahyang, faqumtu, aku bangkit cepat. Aku bangkit fatamattaitu, tapi aku bangkit pelan-pelan. Dia kata aku bangkit dan pergerakan aku tu pelan-pelan. Dia kata aku buat kerja slow-slow, karahiyatan an yara anni kuntu antabihu lahu fatawaddatu. Aku tak mau Nabi tahu kata aku bangkit. Dia tengok Nabi bangkit, Nabi pergi ambil ayat semayang, Nabi semayang, dia pun bangkit. Dia tak mau lepas peluang ni, peluang nak berimam dengan Nabi SAW. Dia kata pelan-pelan aku bangkit, tanpa aku nak bagi Nabi sedar kata aku bangkit. Aku pergi berwuduk dan aku segera faqama fasalla, aku berdiri dan aku semayang. Faqumtu an yasari, aku pergi berdiri sebelah kiri Nabi SAW. Fa akhadha bi yadi fa adarani an yaminih. Nabi pegang dengan tangan dia, Nabi alih dia mai balik kanan. Pasal apa? Pasal apabila dua orang, seorang imam, seorang makmum, imam duduk depan, makmum kena duduk sebelah kanan. Jadi Abdullah bin Abbas, mungkin ini zaman awal-awal, dia pergi duduk sebelah kiri. Bila dia duduk sebelah kiri, Nabi tengah semayang, Nabi pegang dia, Nabi tolak dia pergi balik kanan. Tuan-tuan tu banyak tu tak ada apa-apa tuan-tuan. Lagi pelik pada tu ada dalam hadis tentang Nabi SAW waktu semayang. Ada hadis cerita kata Nabi SAW satu hari dia panggil satu perempuan tua. Yang perempuan tua ni ada anak tukang kayu. Nabi panggil dia, Nabi kata dekat dia, boleh tak boleh buat satu mimbar untuk aku nak khutbah kepada orang. Orang tua ni kata tak apa. Dia balik bagi tahu dekat anak dia. Anak dia pun tak buang masa. Ini Nabi nak cepat-cepat buat mimbar 3 anak tangga. Siap saja mimbar tu, Nabi naik semayang atas mimbar. Sahabat duduk di belakang semua. Nabi takbir, Nabi rukuk, Nabi i'tidal. Bila Nabi nak sujud, Nabi gostan daripada atas mimbar turun bawah. Nabi sujud di anak tangga nombor 1 mimbar. Nabi duduk antara 2 sujud, Nabi sujud, Nabi naik rakaat kedua, dia naik balik berdiri di atas mimbar. Tuan-tuan, kalau tu imam hari ni buat, kita kata apa?
Tapi hadis mencatatkan Nabi pernah buat macam tu. Bila habis semayang, Nabi beritahu dekat sahabat, aku buat macam tu supaya kamu dapat melihat cara sembahyang aku. Itu satu. Ada lagi hadis menceritakan Nabi SAW tengah semayang, Aisyah balik ke rumah sedangkan pintu bertutup. Nabi langkah pergi ke pintu, buka pintu, dan Nabi teruskan sembahyang dia. Kalau kita hari ni tengah semayang, makmik kita balik, kita langkah pergi buka pintu, dia kata apa? Dia kata, ayah hang ni pergi mengaji di mana? Ni bila buat kerja lagu ni. Batal tu semayang tu. Dia kata lagu tu. Tapi hadis menceritakan Nabi ada buat begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada hadis menceritakan Nabi sembahyang yang 4 rakaat. Syak rawi, sama ada sembahyang itu Zuhur ataupun Asar. Nabi sembahyang yang 4 rakaat. Lepas 2 rakaat Nabi bagi salam. Lepas tu Nabi pergi duduk di bawah sebatang pokok. Sahabat-sahabat ni kata, wahyu baru turun ke? Sembahyang dah potong 4 jadi 2. Yang sebahagian kata Nabi lupa pun. Yang sebahagian kata tak mungkin Nabi lupa. Seorang sahabat yang digelar dengan nama Zulyadain, dia outspoken, dia jenis cakap direct. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adakah sembahyang sudah dipendekkan menjadi 2? Nabi tanya dia, hang kata apa? Dia kata, Tuan sembahyang tadi 2 rakaat. Nabi terus bangkit mai, duduk balik atas tempat Nabi jadi imam tadi. Nabi sambung lagi 2. Nabi sambung lagi 2. Dan sahabat-sahabat semua masuk balik saf dan ikut Nabi sambung lagi 2. Dan Nabi sujud sahwi 2 kali. Hadis itu dicatatkan di dalam Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan, kita banyak lagi yang kita tak pernah jumpa. Tapi kalau kita duk mengaji, kita lagi duk belajar, kita akan jumpa benda-benda ni. Barulah kita faham benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi adalah hadis yang kita baca ni, dia kata Nabi semayang, Abdullah bin Abbas mai duduk balik kiri. Nabi pegang dia, Nabi ubah dia mai duduk balik kanan. Dan Nabi pun terus semayang, dan Abdullah bin Abbas ikut Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata, fatatamattu salatu Rasulillah SAW min al-lail 13 raka'ah. Maka aku ikut Nabi sembahyang ni sampai tamat. Dia kata sampai selesai, dan malam itu sembahyang Nabi 13 rakaat. Dia kata Nabi sembahyang sunat malam tu 13 rakaat. Ibnu Abbas dia ikut Nabi daripada awal sampai habis 13 rakaat. Summat taja'a, habis selesai Nabi berhenti daripada 13 rakaat sembahyang malam ni, Nabi tidur balik. Fanama hatta nafakha, Nabi terlena sampai bunyi mengeruh, sampai bunyi berdengkur. Nabi sampai mengeruh, makna kata lena. Tapi ulama hadis menjelaskan, Nabi kalau tidur, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Begitu. Wa kana idza nama nafakha. Kata Ibnu Abbas, memang Nabi macam tu. Nabi bila tidur, nafakha, memang dia mengeruh. Tu kita hari ni kalau suami kita tidur malam mengeruh, jangan duk marah dia. Nabi pun mengeruh. Kan? Cuma bunyi masing-masing lah. Yang bunyi lagu serombong kapal pun ada, yang bunyi lagu kereta api minyak nak habis pun ada. Dia macam-macam. Tapi mengeruh tu berlaku pada Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, dia kata wa kana idza nama, dan adalah Nabi apabila dia tidur, nafakha, dia memang berdengkur, dia memang mengeruh, memang bunyi suara tidur dia tu. Fa'atahu Bilal, sehinggalah menjelang pagi Bilal mai, fa'adhanahu, Bilal azan untuk sembahyang subuh. Faqama fasalla, Nabi jaga, bila Bilal bang, Nabi jaga dan Nabi sembahyang. Di dalam hadis lain dia kata Nabi sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat. Lepas tu Nabi keluar ke masjid untuk sembahyang subuh. Walam yatawadda wa kana walam yatawadda, dan Nabi SAW tidak mengulangi wuduk dia. Pakai yang sembahyang malam tadi aja, Nabi sembahyang subuh dia. Wa kana fi du'aih, dan Nabi SAW di dalam doanya, di antaranya Nabi kata, Allahumma ja'al fi qalbi nur,
Ya Allah, jadikanlah nur di dalam hati aku. Wa fi basari nur, dan jadikanlah nur, cahaya di dalam penglihatan aku. Wa fi sam'i nur, ya Allah, jadikanlah cahaya pada pendengaran aku. Wa an yamini nur wa an yasari nur, ya Allah, jadikanlah kiri kanan aku cahaya. Wa fawqi nur wa tahti nur, ya Allah, jadikanlah atas dan bawah aku nur dan cahaya. Wa amami nura wa khalfi nura, ya Allah, jadikanlah depan belakang aku ada nur, ada cahaya. Wa azim li nura, ya Allah, besarkanlah cahaya itu bagi aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW, satu kesimpulan yang kita boleh buat, sembahyang malam tak pernah tinggal, tiap-tiap malam. Kita hari ni kalau tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali cukup. Kita hari ni kalau tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali cukup. Tuan-tuan, sembahyang malam ni lah sebenar-benarnya yang memberi kuat pada kita. Bukan dengar ceramah bagi kuat dekat kita. Bukan kita mengaji ni memberi kuat kepada kita. Benda ni semua memberi ilmu kepada kita, tapi yang memberi kuat kepada kita sembahyang malam. Nabi SAW satu orang manusia yang tidak pernah miss sembahyang malam. Bahkan Nabi pernah sembahyang malam sampai bengkak kaki dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis lain menceritakan Nabi SAW bila bangun sembahyang malam, Nabi berdoa, Nabi bermunajat kepada Allah. Di antaranya kata hadis Muslim, Nabi doa, Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagimulah segala puji-pujian. Ni tengah malam ni, bangkit pukul 2, pukul 3 pagi, bangkit semayang ni, Nabi doa. Di antara doa Nabi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkaulah segala puji-pujian. Anta nurus samawati wal ard, ya Allah, engkaulah nur kepada langit dan bumi. Nabi kata, walakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala puji-pujian. Anta qiyamus samawati wal ard, engkaulah Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Walakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala puji-pujian. Tuan-tuan tengok Nabi ni dengan memuji Allah ni tak berhenti. Cakap satu patah, puji Allah. Cakap satu patah, puji Allah. Cakap satu patah, puji Allah. Ini tabiat Nabi SAW. Anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, engkaulah Tuhan langit dan bumi dan segala benda yang ada di dalamnya. Antal haq, ya Allah, engkau Tuhan yang maha benar. Nabi doa ni dengan suara hati, tuan-tuan. Adab berdoa. Adab berdoa, doa ni dengan suara hati. Doa ni kalau kita menjerit-jerit, itu bukan adab dia. Adab berdoa dengan suara yang rendah, dengan suara hati. Nabi SAW sebut, antal haq, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha benar. Wa wa'dukal haq, ya Allah, janji engkau semuanya benar. Dalam Quran Allah kata apa pun semua betul. Kalau Allah cerita pasal syurga, syurga betul. Kalau Allah cerita pasal neraka, neraka betul. Kalau Allah cerita pasal mahsyar, mahsyar betul. Kalau Allah cerita kata di mahsyar ada mizan, ada neraca yang akan timbang amal manusia, maka kewujudan neraca itu betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala cerita kata di sana ada sirat, ada satu titik yang merentangi neraka yang ada di bawah dia, maka sirat itu betul. Kalau Allah cerita apa pun dalam Quran, semua betul. Jangan ada di kalangan kita ni yang duk ingat kata ada sebahagian daripada Quran tak betul. Jangan ada ingat macam tu. Pasal Nabi SAW bila dia bangkit malam, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah. Nabi kata, wa wa'dukal haq, ya Allah, janji engkau semua betul. Wa qaulukal haq, ya Allah, firman engkau dalam Quran semuanya betul. Wa liqa'uka haq,
Dan cerita kata esok semua makhluk akan jumpa kamu, cerita kata nak jumpa Allah di akhirat itu betul. Wal jannatu haq, cerita kata syurga itu betul. Wan naru haq, dan cerita kata neraka itu betul. Was-saatu haq, cerita kata kiamat itu betul. Allahumma laka aslamtu, Nabi kata ya Allah, kepada engkau aku serah diri. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi ni macam mana? Kalaulah zaman tu ada video kamera, boleh ambil gambar Nabi semayang, boleh ambil gambar Nabi berdoa, tuan-tuan. Tak payah kita ceramah apa-apa, kita tunjuk gambar tu aja, menangis semua orang. Yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibadat dia sangat sempurna. Kalau kita ni boleh menonton, boleh melihat, boleh tengok gambar macam mana Nabi semayang, macam mana Nabi berdoa, habis kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok muka semalam, saya kata di Masjid Simpang 4 Pemetang Buluh sebarang perai no. Saya baca tajuk semalam ni ada kaitan dengan benda tu, maka saya kaitkan sekali. Nak cerita kata orang yang diuji oleh Allah ni paling teruk kena uji ialah al-anbiya, para nabi. Summal amsal. Nabi kata kemudiannya orang yang seumpama Nabi, makna yang mengikut jalan Nabi akan kena uji. Di antara orang yang ikut, yang pegang sungguh-sungguh dengan Quran dan sunnah Nabi apa semua ni, kalau kita internasionalkan contoh kita kata Syekh Ahmad Yasin di Palestin dulu ni, pemimpin Hamas yang mati kena bom dengan Yahudi ni. 36 في قرية جورة عسقلان وأقوى من بوش ومن دولة بوش. لبنة إثر أخرى كان الشيخ يصنع البناء، صلاة إثر صلاة، ومسجدا إثر آخر. كان له بتجميع السلاح، وحكم عليه بالسجن 13 عاما. وبعد عامين خرج الشيخ الأسد من سجنه في عملية تبادل للأسرى. عاد الشيخ ليبث الحماسة في أوساط الشباب من خلال المساجد التي غدت علامة فارقة في مواجهة الاحتلال، إرادة التسوية. وفي 28 Tuan-tuan, yang kata Syekh Ahmad Yasin ni, tuan-tuan tengok gambar dia saja pun cukup lah. Tuan-tuan tak payah dengar ceramah dia, tuan-tuan tak payah dengar nasihat dia, tuan-tuan tak payah semua. Tuan-tuan tengok gambar dia ya, gambar Syekh Ahmad Yasin ni dengan air muka jernih bersih dia tu, dengan janggut sunnah dia tu, dengan kain serban buh atas kepala dia tu. Kalau gambar tubuh di dinding cukup dah, orang tengok tak ada manusia akan kata orang ni orang jahat, orang gila, orang apa, tak ada. Semua orang tengok tu musuh dia ke, kawan dia ke, adik-beradik dia ke, lawan dia ke, tengok aja gambar tu, hati terus berkata-kata. Kata apa? Ini orang baik. الجانب يقدر يخرج صوت الرعد. مين 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 قال انه القضبان تقدر تعجب نور الشمس. مين 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 قال انه السجانب يقدر يخرج صوت الرعد. مين 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 يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين، يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين. Kalau Syekh Ahmad Yasin Allah anugerahkan muka yang secantik itu, muka yang sejernih itu, ini ke pula muka Nabi SAW. Tuan-tuan, itu saja kalau kita nak buat bandingan. Kalau muka orang yang mengikut Nabi pun macam tu jernih dia, tuan-tuan boleh bayangkan muka Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi berdoa tengah malam. Nabi sebut dalam doa dia, dalam munajat dia, wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada engkau aku surrender,
Aku serah diri aku. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman ya Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan ke atas engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau ya Allah aku akan kembali esok ni. Wa bika khasamtu, kerana engkau ya Allah, kerana membela agama engkau ya Allah, aku bermusuh dengan orang. Nabi kata, Nabi bukan suka bermusuh, Nabi tidak mencari musuh, tapi Nabi kata kalau satu orang tu menjadi musuh aku, kerana engkau ya Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana dengki aku dekat dia, bukan kerana cemburu aku dekat dia, tapi kalau aku bermusuh dengan dia, kerana engkau ya Allah aku memusuhi orang ni. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku bertahkim, kepadamu lah ya Allah aku mohon keadilan. Nabi SAW doa macam tu, faghfirli ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu. Ya Allah ampunkanlah dosa aku, sama ada dosa itu dosa lama aku, ataupun dosa tu dosa baru aku, ataupun dosa tu dosa yang aku buat secara sir, secara rahsia, ataupun dosa yang aku buat secara terang-terang. Ya Allah, nama kata dosa, ampunkan dosa aku. Anta ilahi, ya Allah engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW doa macam tu. Kita ambil pengajaran daripada dua hadis ni. Satu, nak cuba sedaya upaya mula pada malam ni nak sembahyang malam seminggu sekali. Cukup dekat tu dulu, cukup. Tak usah terus dengar-dengar ni aku nak kena sembahyang tiap-tiap malam, tak usah. Mula pada malam ni tak ada seminggu sekali nak bagi sembahyang malam. Sat aja, 5 minit aja. Tak usah sampai 13. Nabi buat banyak sangat. 13 banyak sangat. 2 rakaat yang ringan cukup sebagai permulaan. Bakit, masuk pancung, buang air, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar. 2 rakaat yang khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi tidur balik. Cukup dekat tu dulu. Kalau kita boleh kekalkan amalan itu, nur Allah bagi dekat kita insya-Allah. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, muka surat 35. Bab ma jaa mathalul qa'im ala hududillah. Itu bab yang datang pada menyatakan umpama orang yang berdiri di atas sempadan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, makna berdiri atas sempadan Allah itu yakni tak langgar hukum. Yang kata orang yang berdiri al-qa'im ala hududillah ialah orang yang dia tak langgar hukum Tuhan. Kalau Tuhan kata yang ni haram, haramlah bagi dia. Seumur hidup dia benda tu haram. Dia berdiri di atas pendirian dia yang benar, benda haram dia tak buat. Macam tu. Tuan-tuan, kita kena buat benda-benda macam ni. Baik, dia kata barang siapa mengerjakan segala yang disuruh Allah dan menjauhkan segala yang ditegah Allah, maka bernamalah orang itu orang yang saleh. Dia kata, nak jadi orang yang saleh ni macam mana? Apa Tuhan suruh buat, Tuhan larang jangan buat. Jadilah kita orang yang saleh. Tuan-tuan, dalam tahiyat, siapa yang termasuk dalam golongan salihin, dia akan mendapat doa dalam tahiyat semua orang Islam dalam dunia ni. Assalamu alayka wa ala ibadillahi his-salihin. Kalau ada dalam dunia ni 1.6 bilion orang Islam, 1.6 bilion orang doa kepada Allah untuk kita. Kalau kita termasuk di dalam golongan salihin, automatik doa tu dapat kat kita. Tapi kalau kita tak masuk dalam kota orang-orang yang salihin, doa tu tak dapat ke kita. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas engkau ya Muhammad dan ke atas hamba-hamba Allah yang salihin. Kalau kita dapat pingat salihin daripada Allah, 1.6 bilion orang Islam dalam dunia, doa kepada Allah termasuk di dalam doa tu kita.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa nak jadi orang yang salih, dia kata buat apa yang Tuhan suruh, tinggal benda yang Tuhan larang. Tuan-tuan, buat benda jahat ni satu hari kena. Ni kes Altan Tuya ni leceh, dan saya tidak bermaksud untuk panjangkan kerana saya pun tak tahu, tapi setidak-tidaknya dia satu benda yang mencemarkan nama negara. Setidak-tidaknya yang orang duk kata tiga, takhta, harta, wanita, memang betul dia membawa kemusnahan kepada orang. Memang betul. Sudah ada isteri yang halal di rumah, pergi duk cari macam ni punya benda. Sudah ada pergi nak buat benda yang tak kena. Pasal apa ni ada orang yang pergi duk minat nak buat benda-benda macam ni? Pasal apa? Pasal agamanya tidak kuat. Pasal agama dia tak kuat, dia nak pergi terlibat dengan benda-benda macam ni. Benda yang pada mulanya dia ingat ni nak main-main, nak seronok-seronok, tiba-tiba sudah jadi satu benda besar. Masa ni teriak air mata darah pun tak ada guna. Tak ada guna teriak air mata darah pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa cerita pun dia dah kena bom berkecai dah. Siapa yang berada di sebalik benda ni, hanya Allah yang mengetahui. Pokok pangkalnya dia tak meletup sendiri, itu aja. Dia tak meletup sendiri. Seseorang yang letupkan dia, seseorang yang merancangkan dia jadi macam tu, yang kita tak tahu apa yang jadi sebenarnya, dan kita pun tak mahu perkataan yang kemudiannya membawa dosa kepada kita. Cuma kita tak senang apabila ada orang-orang kita yang berminat nak pergi buat benda-benda yang tak elok macam ni, benda yang cemar, benda yang dosa, benda yang mencemarkan nama negara sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata orang yang saleh, orang yang buat apa yang Tuhan suruh, dan dia tinggal benda yang Tuhan tegah, dan siapa yang mengerjakan yang ditegah, maka dia orang jahat. Dia kata Tuhan larang, dia pergi buat, dia jahat. Macam tu aja agama kata. Kemudian apabila seseorang yang di dalam kaum itu mengerjakan yang ditegah Allah, maka hendaklah jangan orang yang saleh diam dan tak mau peduli benda tu. Ini dia kata sistem hidup dalam masyarakat. Masyarakat tak boleh lari. Tuan-tuan pergi negeri mana, negara mana pun, nama kata manusia ni ada baik ada jahat. Tuan-tuan pergilah mana negeri pun, Arab Saudi yang ada Mekah Madinah tu pun ada orang baik ada orang jahat. Tuan-tuan pergi negeri mana pun, nama kata manusia, makhluk Allah ada baik ada jahat. Oleh kerana sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi peraturan Allah, manusia akan ada baik, akan ada jahat. Orang baik, dia kata nasihatlah orang jahat. Itu peraturan dia begitu. Orang baik nasihat orang jahat. Jangan duk buat benda-benda jahat ni. Kalau kita tak nasihat dia, kita tak peduli ke dia, dia nak buat apa dia punya pasal, bala Allah turun bukan kepada dia, kepada kita sekali kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana tidak mempedulikan itu membawa kepada turunnya bala, dan bersamaan kena akan mereka itu. Bila mai bala kerana orang jahat ni, Allah hantar bala. Bala bila mai bukan dia saja, semua pakat kena sekali, dia kata. Maka itulah halnya telah dikhabarkan Nabi SAW di dalam hadis ini. Kata dia, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'im ala hududillah wal mudhini fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fil bahri. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, bermula umpama orang yang berdiri atas sempadan Allah, yakni orang yang berdiri atas hukum Allah, tidak melepasi sempadan Allah, ialah umpama satu kaum yang buang undi sedangkan mereka atas satu bahtera dalam laut. Ini contoh Nabi bawa. Nabi nak bawa satu contoh, kita hidup dalam satu masyarakat ni, macam mana orang naik sebiji kapal. Kapal itu negara. Atas kapal tu ada orang tu rakyat dalam sebuah negara. Itu contoh bandingan Nabi bawa. Maka adalah perumpamaan ini didatangkan oleh Nabi kerana nak merupakan pada mata dan pada hati kita dan pada akal kita akan rupa boleh kena bala maksiat yang meratai. Ni hadis ni Nabi nak cerita, kata duduk dalam sebuah negara,
Kalau satu kumpulan baik, satu kumpulan jahat, satu kumpulan taat, satu kumpulan maksiat kepada Allah. Kalau sekiranya hak taat ni duk biar puak-puak ni duk buat maksiat, bala Allah mai lingkup semua, karam satu kapai. Dia nak abang macam tu. Maka diturunkan Allah ke atas hamba-hambanya yang jahat, sama-samalah kena kepada orang baik. Bila bala tu turun kerana orang jahat, kena sekali orang baik. Itu cerita dia. Kerana orang-orang baik itu tidak ambil peduli dan tidak ambil bercara akan dia, iaitu seumpama satu kaum yang berbuang undi mereka itu di atas satu kapai di dalam laut, dan kapai itu mempunyai 2 tingkat. Dia kata, ni nak cerita, Nabi kata satu kumpulan orang nak naik kapai, kapai ada 2 tingkat. Satu tingkat atas, satu tingkat bawah. Dan berbuang undi mereka kerana nak tentukan tempat masing-masing, supaya jangan jadi berebut-rebut. Yang ini mau lapis atas dan yang ini tak mau lapis bawah. Berebut lah. Terus kata kapal, kerajaan negeri buat rumah, rumah flat. Kalau di Penang banyak lah, buat rumah flat kepada rakyat yang susah ni. Semua nak bawah, semua tak mau atas. Pasal atas nak kena pukul kaki naik tangga. Semua bakal nak duduk bawah. Jadi kalau semua nak duduk bawah, macam mana atas siapa nak duduk? Nak belah burung, nak ambil sarang aja. Semua bakal nak duduk bawah, tak boleh. Nak buat rumah bawah semua, tanah terhad, terpaksa buat rumah tingkat supaya kawasan yang kecil tu boleh dimanfaatkan oleh orang yang ramai. Serba tak kena. Jadi cara nak selesai masalah macam mana? Lapis pertama, siapa yang betul-betul sakit, mai sorak doktor dulu, tengok. Mai tunjuk betul pemohon ini lumpuh misalnya, dia keutamaan dapat tingkat bawah. Dah lepas pada tu, ada lagi kosong tingkat bawah, cabut undi. Siapa dapat, nasib dia duduk bawah. Macam itulah cerita orang yang naik kapal 2 tingkat. Semua nak duduk atas. Pasal apa tak duduk bawah? Pasal sat lagi masalah nak cedok ayak macam mana. Orang duduk bawah, duduk tingkat bawah di perut kapal. Bila nak pakai ayak, dia nak kena naik pergi tingkat atas, baru suar timba cedok ayak laut. Kalau dia duduk bawah, dia tak boleh tebuk perut kapal. Nak ambil air, dia mesti kena naik atas. Jadi tak mau susah, semua nak duduk atas. Bila nak pakai air, cedok aja. Jadi kalau semua nak naik atas, siapa nak duduk bawah? Dan di atas pun tak cukup tempat untuk nak bagi orang duduk. Ini cerita dia. Maka cabut undi, itu cara nak selesaikan masalah. Siapa dapat hak atas, duduk atas. Siapa dapat bawah, duduk bawah. Kecuali kalau ada undian tu, kacau lah. Kalau ada, kan? Lagu tu ceritanya. Baik. Maka dengan undi itu, dia kata ditentukan, maka tentulah tempatnya. Bila cabut undi, tentulah. Siapa dapat atas, siapa dapat bawah-bawah. Cakap banyak tak mau. Keputusan muktamad. Sorak menyurat tidak dilayan. Habis. Dan sabda Nabi SAW, fa asaba ba'dhum a'laha wa asaba ba'dhum asfalaha. Dia kata, dan apabila sudah buang undi, maka dapatlah setengah mereka itu tempat di atas dan dapatlah setengahnya tempat di bawah. Bila selesai cabut undi, masing-masing ikut keputusan. Siapa atas, siapa bawah. Begitu dia kata. Maka orang-orang yang di tingkat bawah itu, maka adalah mendapat susah mereka itu pada waktu berkehendakkan ayah. Dia cerita dah. Siapa kena tingkat bawah, mai tak nak pakai ayam, susahlah. Maka itu mestilah mereka naik ke atas membawa timba, kerana dari atas dapat mereka menghulurkan timba untuk ambil air laut. Duduk bawah susah. Duduk panjat tangga naik turun kerana nak pakai ayam secebok, nak kena naik tangga pergi ke atas, dia kata. Maka nak guna ayam itu untuk mandi dan membasuh apa-apa yang perlu dibasuh. Ayam tuan-tuan, kalau tak ada kacau. Kita karan tak ada, tak apa lagi. Walaupun susah, tapi tak apa lagi. Tak ada ayam, tahulah nak iri macam mana. Hidup hari-hari ni nak ayam. Nak ambil ayam semayang pun ayam. Kita buang ayam kecil, ayam besar pun nak kena ada ayam. Nak masak, nak basuh baju, semua nak pakai ayam. Kalau tak ada ayam, mati atas. Orang paling cerdik pun jadi bodoh dengan ayam tak ada ni. Hak paling cerdik, hak paling cakap pandai, hak mengaji sampai PhD, buat PhD sampai 2 kali pun Tuhan bagi kemarau 3 bulan, tak erti cakap dah. Tak erti bercakap. Dengan ayam tak ada, dia nak cakap apa? Nampak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Ayam saja dia pegang habis orang. Orang pandai boleh bisu mulut, tak erti bercakap. Allah boleh pegang manusia, lagu tu aja. Banyak cara lagi Tuhan boleh pegang manusia, tapi dengan ayat ni satu cara Tuhan boleh pegang manusia. Baik, itu dia kata.
Baik, maka demikianlah tiap-tiap waktu orang yang di tingkat bawah tu bila berkehendakkan naik kena naik sampai ke atas. Sambung hadis tu dia kata fakana allazi fi asfaliha yas'aduna fayastaquna al-ma fayasubbuna 'ala allazina fi a'laha. Dia kata maka jadilah orang yang tinggal di sebelah bawah itu naik mereka ke tingkat atas. Lalu mereka ambil air minum dengan timba daripada laut. Maka terperciklah dan tertuang dan tertumpah air yang mereka cedok itu kena orang yang di tingkat atas itu. Bila naik dia nak cedok dengan kapal duk jalan ni, dengan duk cedok air, bila angkat tumpah ni tentu. Bila tumpah kena kawan duk di tingkat atas. Nampak? Bila kena dia mula. Dia kata cedok cermat kita tak boleh. Tu baru hak mula, kalam mula. Tu receh. Kalau dia kata Pak Haji, cedok elok sikit, tahan sikit. Cedok cermat sikit. Tu tak lama. Cedok lagi sekali tumpah pula, memang dia cedok kita terus. Manusia, ni yang kata manusia tuan-tuan. Yang kata manusia ni dia piu tu cepat. Dia piu. Waya putih ke piu tu ataupun macam mana tak tahu, dia piu tu cukup cepat. Berlaku Nabi kata di atas kapal ni. Hak tingkat bawah nak pakai ayam. Bila dia naik pergi di atas duk cedok ayam hak dia cedok tu mercik kena orang hak duk tingkat atas, tumpah kena kawan hak duk tingkat atas, tumpah kena bantai tidung dia, tumpah. Jadi benda-benda macam ni. Maka membasahkan dan menjadikan orang yang di tingkat atas itu marah. Dia kata bila kena marah dan mula nak jadi pasal, sehinggalah jadi gempak segala orang itu. Dengan sebab yang demikian itu langsung mereka itu bersungut. Geng hak di atas ni mulalah bercakap, mula nak bercakap lebih kurang. Apa kata mereka? Faqala allazi fi a'laha. Nabi kata maka orang yang duduk tingkat atas ni pun kata la nada'ukum tas'aduna fatu'zunana. Maka kata mereka yang duduk di tingkat atas, apa macam ini sampai kena mudarat ke atas kami seperti yang kamu lihat ini? Dia mula. Dia kata kami bagi hampa naik pergi duk cedok ayam, hampa buat bagi elok sikit lah. Ni kami bagi hampa naik cedok ayam, ni buat bagi tumpah habis ni segala bantai tilam kami basah. Dah mula dah. Orang hak di atas ni dah mula cakap macam tu. Maka tidak mau kami membiarkan sekalian kamu naik ke atas, sebelah atas lagi, kerana sekalian kamu betul-betul memberi mudarat kepada kami yang tiada kami kuasa lagi nak sabar atas yang demikian yang melampau-lampau itu. Dia berkata lah macam ni, lepas ni jangan naik dah. Dia main macam tu pula. Hari ni last. Jenuh lah kawan tu sekejap lagi berak kencing nak basuh macam. Tapi ni hak atas ni dah suara dah main macam tu. Dia kata aku bagi ni last. Lepas ni hang naik tu dia bagi tinggi. Lepas ni hang naik dia berhenti tuan-tuan. Dia ni lagi takut lah. Kalau abang terus senang. Dan lepas ni kalau hang naik aku luku kepala hang. Tak apa, dia kata luku. Lepas ni kalau hang naik dia berhenti. Berhenti ni kita tak tahu nak jadi apa. Keadaan sudah jadi kusut. Dia kata apabila didengar oleh segala orang yang tinggal di tingkat bawah itu, maka disahut mereka itu. Geng hak duk naik cedok ayam ni, bila geng ni kata kalau hang naik, orang polis kata kalau hang naik, lagi takut yang tu. Kalau hang naik, dia kata hang nak cedok ayam lain. Kacau. Bila kata lagu tu, geng hak mai daripada tingkat bawah naik ke atas ni, dia kata apa? Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata faqala allazi fi asfaliha fa inna nanqubuha min asfaliha fanastaqi. Dia mulalah. Dia main cara otak tak betul dah main dah. Apa dia kata? Maka kata orang yang duduk di tingkat bawah itu, kalau kamu semua tak bagi kami naik ke atas untuk ambil air minum ni, dan untuk nak ambil air untuk kami buat mandi, buat basuh apa-apa ni, maka dari mana pula kami nak mendapat air? Maka adakah tertahan kami dahaga? Dia kata hampa duk tahan tak bagi kami naik ambil air? Ni kami nak minum, kami dahaga, kami nak kena minum. Nak minum nak ambil air mana?
Dia berkata ni kami nak apa semua guna air macam-macam ni macam mana? Dia bertanya. Maka adakah tertahan kami tidak mandi? Han nak suruh kami duduk seminggu di bawah tu dengan tak mandi tak apa. Mula dah duduk penat suara dah. Maka adakah kami tertahan kotor, cemar barang yang berhajat kepada membasuhnya? Sekiranya mengambil sekalian kamu sudah setuju belaka tidak mau kami mengambil air daripada tingkat atas ni, maka tentulah kami mengambil dari bawah. Dia tak apa. Okey tak apa. Okey tak apa. Dia duduk main begitu. Betul tak bagi kami naik? Betul. Okey tak apa. Dia kata kami ambil daripada bawah, iaitu kami korek lantai kapal itu dari bawah. Habis. Betul tak bagi naik? Betul. Kami tentu nak pakai air. Kami nak minum, kami nak basuh ni, kami punya apa macam-macam keperluan ni, kami nak pakai air. Kalau betul hangpa tak bagi kami naik, tak ada masalah. Kami korek lantai kapal. Cakap lagu tu. Maka dengan itu kami boleh dapat air. Maka adakah pekerjaan orang yang di tingkat bawah itu, yang ni mau mengorek lantai kapal daripada bawah itu, dibiarkan? Dia nak biarkan mereka nak buat lagu tu? Dengan kerana kita tak bagi mereka naik nak cedok ayam, dengan kerana tu mereka nak korek lantai kapal, kita nak biarkan mereka buat lagu tu? Kalau biar korek itu bukan mereka karam, dengan hak buat di atas ni karam sekali. Jadi persoalannya dia kata adakah kita nak biar mereka nak korek kapal, yang korek kapal itu boleh menyebabkan habis semua satu kapal karam. Maka tidakkah naik air itu di dalam kapal sampai mengkaramkan dia dan orang-orangnya? Dengan kerana itu sabda Nabi SAW, Nabi kata fa in akhadhu ala aydihim famana'uhum najau jami'ah wa in tarakuhum ghariqu jami'ah. Nabi kata apa? Maka jika dia ambil peduli dan diendahkan atas diri mereka itu dengan tidak dibiarkan yang mau diperbuat oleh mereka itu, maka ditegah, dilarang mereka akan orang-orang yang sebelah tingkat bawah itu daripada memperbuatnya, nescaya lepas dah selamatlah mereka semua daripada tenggelam dengan kapal itu. Dia kata sedangkan jika dibiarkan orang-orang yang di tingkat bawah itu korek lantai kapal, nescaya tenggelam mereka semuanya, binasa belaka. Nabi kata faqala allazi fi asfaliha fa inna nanqubuha min asfaliha fanastaqi. Dia mulalah. Dia main cara otak tak betul dah main dah. Apa dia kata? Maka kata orang yang duduk di tingkat bawah itu, kalau kamu semua tak bagi kami naik ke atas untuk ambil air minum ni, dan untuk nak ambil air untuk kami buat mandi, buat basuh apa-apa ni, maka dari mana pula kami nak mendapat air? Maka adakah tertahan kami dahaga? Dia kata hampa duk tahan tak bagi kami naik ambil air. Ni kami nak minum, kami dahaga, kami nak kena minum. Nak minum nak ambil air mana? Dia berkata ni kami nak apa semua guna air macam-macam ni macam mana? Dia bertanya. Maka adakah tertahan kami tidak mandi? Han nak suruh kami duduk seminggu di bawah tu dengan tak mandi tak apa. Mula dah duduk penat suara dah. Maka adakah kami tertahan kotor, cemar barang yang berhajat kepada membasuhnya? Sekiranya mengambil sekalian kamu sudah setuju belaka tidak mau kami mengambil air daripada tingkat atas ni, maka tentulah kami mengambil dari bawah. Dia tak apa. Okey tak apa. Okey tak apa. Dia duduk main begitu. Betul tak bagi kami naik? Betul. Okey tak apa. Dia kata kami ambil daripada bawah, iaitu kami korek lantai kapal itu dari bawah. Habis. Betul tak bagi naik? Betul. Kami tentu nak pakai air. Kami nak minum, kami nak basuh ni, kami punya apa macam-macam keperluan ni, kami nak pakai air. Kalau betul hangpa tak bagi kami naik, tak ada masalah. Kami korek lantai kapal. Cakap lagu tu. Maka dengan itu kami boleh dapat air. Maka adakah pekerjaan orang yang di tingkat bawah itu, yang ni mau mengorek lantai kapal daripada bawah itu, dibiarkan? Dia nak biarkan mereka nak buat lagu tu? Dengan kerana kita tak bagi mereka naik nak cedok ayam, dengan kerana tu mereka nak korek lantai kapal, kita nak biarkan mereka buat lagu tu? Kalau biar korek itu bukan mereka karam, dengan hak buat di atas ni karam sekali. Jadi persoalannya dia kata adakah kita nak biar mereka nak korek kapal, yang korek kapal itu boleh menyebabkan habis semua satu kapal karam. Maka tidakkah naik air itu di dalam kapal sampai mengkaramkan dia dan orang-orangnya? Dengan kerana itu sabda Nabi SAW, Nabi kata fa in akhadhu ala aydihim
famana'uhum najau jami'ah wa in tarakuhum ghariqu jami'ah. Nabi kata apa? Maka jika diambil peduli dan diendahkan atas diri mereka itu dengan tidak dibiarkan yang mau diperbuat oleh mereka itu, maka ditegah, dilarang mereka akan orang-orang yang sebelah tingkat bawah itu daripada memperbuatnya, nescaya lepas dan selamatlah mereka semua daripada tenggelam dengan kapal itu. Dia kata sedangkan jika dibiarkan orang-orang yang di tingkat bawah itu korek lantai kapal, nescaya tenggelam mereka semuanya, binasa belaka. Tuan-tuan nampak tak perbandingan yang Nabi nak bawa? Kita duduk dalam satu masyarakat. Hak duk buat jahat, duk buat jahat. Yang kita ni duk makan hati. Makan bila tengok apalah mereka ni. Tak sedar-sedar. Tak reti-reti. Tuhan duk bagi satu amaran, duk tak reti-reti, duk bantah Tuhan, duk buat benda maksiat, duk buat benda dosa. Kita ni duk makan hati, apalah depa ni. Kalau kita biar, kita pi. Jadi si luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Kalau luncai seorang jatuh tak apa. Ni cerita tebuk perut kapal. Nak karam dengan kita sekali. Macam mana cerita? Nak kena nasihat. Anak kita ke, anak penakan kita ke, anak jiran kita ke, kena nasihat dengan cara yang paling bijaksana. Macam mana? Masing-masing fikir. Tapi kena nasihat. Tak boleh nak nasihat budak nakal ni, pergi cakap dengan pak dia elok-elok. Kata mak, anak hang ni, aku bukan hang jangan salah faham. Aku dengan hang kawan dah berapa lama hang faham yang tu. Aku dengan hang ni bukan kawan saja. Bagi aku hang macam adik-beradik aku. Anak hang jadi perangai lagu ni, aku pun makan hati. Man, tak boleh kan nasihat dia, man. Macam tu punya nada masuk. Dia pun dengar, dia tak rasa kita ni macam condemn anak dia. Dia rasa macam kita prihatin tentang anak dia. Barulah dia cakap elok kat kita. Dia kata aku bukan tak nasihat. Dia kata aku tak ada perkataan dah nak kata kat budak ni. Tak tahulah apa nak buat kat dia. Kita bagi kod lain pula. Mat, ada daripada buat apa ni, kursu-kursu faham bagi anak ambil. Kita mungkin tak boleh. Biar sana orang lain tolong bagi tahu kat dia. Bagi dia elok sikit. Dia tanya balik macam mana cara nak hantar pergi. Tolong dia, tolong. Itu salah satu cara kita nasihat dia. Bukan senang tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan langkah-langkah pergi nak berbetul budak jahat tu, kita kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kehancuran yang berlaku di dalam semua masyarakat. Kalau di Malaysia ni bukan masyarakat Melayu saja, orang Cina pun kena benda ni. Kita kalau satu masa dulu duk buat contoh anak Cina, kita kata tengok anak-anak Cina punya rajin, depa yang duk skor bagus-bagus. Hari ni anak Cina pun rosak benda. Bukan anak Melayu, bukan anak Cina saja, bukan orang Malaysia saja, satu dunia kena masalah ni. Masalah apa? Keruntuhan akhlak, kemusnahan nilai budi, lingkup habis semua. Maka usaha ke arah nak bagi jadi elok balik budak-budak muda ni kena buat, tuan-tuan, kena buat. Takat mana kita boleh buat, kita buat. Kaedah agama dah habaq dah, kaedah dia kata apa? Ibda' bi nafsik. Mula dengan diri kita. Kita sebagai bapa contoh bagi anak kita dulu. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tidur malam, kita ingat-ingat balik budak ni patutlah lagu ni. Pasal apa? Kita pun dulu duk makan tebuan juga. Kita pun dulu jenis makan tebuan. Pagi-pagi ambil tebuan, cicah makan. Kita ni dulu, nak abang kata ganeh juga, kita ni pun dulu. Anak kita jadi lagu tu. Lah kita dah okey, tapi dulu kita macam mana? Anak kita tu lagu kita dulu. Maknanya kita tak menjadi contoh dulu. Tak apalah, dulu-dulu start pada lah ke depan kita jadi elok. Kalau sampai law pun kita duduk macam tu juga lagi, lepas tu kita duduk sakit kepala dengan anak kita, tak boleh buat apa tuan-tuan. Ibda' bin nafsik. Kita jadi contoh dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia startkan tu pula. Diri dengan keluarga kita. Jaga dulu yang ni daripada api neraka. Kita pergi duduk cakap Islam, pang. Tengok bini pun tak kelumbur. Dan saya pun tak mau panjang benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka dimisalkan oleh Nabi orang-orang yang tingkat atas dan tingkat bawah itu seperti orang satu negeri. Dia kata Nabi buat misal, Nabi buat perbandingan macam satu negeri.
Orang duduk tingkat atas dengan tingkat bawah, orang jahat dengan orang baik ni sama-sama menghuni, menjadi penduduk satu negeri. Maka orang atas itu ada tinggal cukup senang, lebih daripada orang bawah. Duduk di atas senanglah. Dia nak ambil air senang, tak gaduh naik turun tangga apa semua. Ni hak bawah ni yang masalah ni. Hak geng bawah ni. Dan orang bawah itu ada tinggal di dalam susah sedikit. Tetapi apabila orang bawah itu telah tinggal satu tempat ataupun satu negeri, maka masing-masing berkaitan dari segi maslahatnya. Walaupun kita duduk tingkat atas kita senang sikit, dia duduk tingkat bawah dia susah sikit, tapi kita sama-sama rakyat satu negeri. Yang tu kena terima hakikat dia, kita rakyat satu negeri, kita sama-sama naik sebuah kapal. Tak guna kita duk buat tengin, tak boleh nak tolak ansur dengan mereka, tak ada guna. Pasal apa? Kalau mereka jadi jahat, kerana tengin kita, mereka jadi jahat, lingkup semua. Dia jadi macam tu. Maknanya, sebagai rakyat hidup dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, tolong di antara satu sama lain, tolong. Ni duk start dah lah ni, duk start dah. Anak-anak kita duk mengaji ma'had tahfiz ni dah habis dah ni. Nak pergi Mesir, nak apa, sorak dah duk mai dah. Ni keperluan sampai 10,000 lebih. Keperluan awal saja duk ada 3,000 lebih. Keperluan sara hidup di Mesir pergi mengaji apa esok gedebuk-gedebuk duk mai duk ada 10-11,000 duk ada. Dia orang susah. Dan dia bukan saja syok-syok minta, ambil kesempatan dia senang pun nak minta juga dah. Kita teliti, kita topong tengok memang betul susah. Tengok, okey, keluarga susah. Kita ada lebih sikit, banyak mana boleh bagi-bagi. Banyak mana boleh bagi-bagi. Kita anak 5 orang, seorang pun apa nama juzuk amma pun tak boleh hafal. Ada 5 orang anak, jangan kata Quran 30 juzuk. Juzuk amma tu pun tak boleh hafal. Suruh baca lam ya kuning muka. Tak boleh, tak hafal lagi. Kalau kita macam tu, anak sahabat kita ada 30 juzuk dalam dada dia, nak pergi sambung mengaji. Tuan-tuan, tak boleh bagi 1,000, bagi 100. Tak boleh bagi 100, bagi 50. Tak boleh bagi 50, bagi 10. Kalau semua orang ada ingat macam tu, bagi seorang 10, bagi seorang 10, berapa orang duk ada, lepas budak ni nak pergi mengaji. Tak ada pun kita pesan satu ya, kita bagi kat dia, pakcik duit tak banyak, tapi pakcik hajat sangat nak bagi. Nah, bagi RM10, bagi RM50 kan, pakcik minta hang satu aja. Doa hafal Quran tu, doa-doakanlah untuk pakcik dengan keluarga pakcik bagi jadi elok. Tuan-tuan, budak hafaz Quran doa sekurang-kurangnya baik daripada doa kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kemudian, apabila tidak sabang orang atas keuzuran orang yang di bawah itu, nescaya terpaksalah orang bawah itu mendatangkan maslahat dengan apa jalan pun. Kalau dah kita tak boleh tolak ansur dengan mereka akan buat cara mereka. Mereka akan buat cara mereka. Mereka nak naik elok-elok, nak pergi cedok ayam. Cuma bila cedok tu mercik kat kita sikit, mercik tu pun kita tak boleh terima dah. Kita marah, kita tak bagi dia naik. Apa jadi? Mereka buat cara mereka. Cara mereka lingkup semua sekali. Ini yang Nabi SAW nak bagi tahu. Dia kata demikianlah jua orang sebuah negeri sama seperti orang di dalam sebuah kapal itu. Apabila orang negeri setengah mau buat jahat, setengah orang saleh, dan orang saleh membiarkan orang yang nak buat jahat dan tidak memberi nasihat, nescaya Tuhan turunkan bala maksiat itu meratai kepada orang jahat dan orang baik, yakni sama-sama tenggelam di dalam bala itu. Sebagaimana orang baik dan orang jahat sama-sama dalam sebuah kapal, apabila tenggelam kapal itu, tenggelam semuanya. Pengajaran dalam hadis ni apa dia? Dia suruh kita ni ada satu sifat, dia panggil tasamuh. Tasamuh maksudnya tolak ansur. Lebih kurang tolak ansur. Sekiranya wujud tolak ansur ni, aman dunia ni. Hak duk jadi perang, duk jadi macam-macam ni pasal apa? Tolak ansur tak ada. Nak melenting, nak piu, nak jadi marah, melingkup semua sekali. Ini dia Nabi. Tuan-tuan tengok apa jadi di Palestin lah ni. Orang duk kata macam-macam dekat Yasir Arafat masa dia ada dulu. Macam-macam kata Yasir Arafat, mereka kata Yasir Kurafat, mereka kata Yasir, macam-macam mereka kata kat dia. Tapi setidak-tidaknya masa ada dia tak jadi macam dah ni. Bila tak ada dia yang kita kata macam-macam tu, bila tak ada dia mai lah ni, Hamas dengan Fatah ni tak tahu nak buat macam mana. Sampai lah ni Yahudi tak kena buat apa. Lah yang duk berlaku, pergolakan yang berlaku di Palestin lah ni, Yahudi yang menjadi musuh sebenar kepada umat Islam satu dunia. Yahudi ni tak gaduh buat apa lah ni. Dia biang ya. Fatah dengan Hamas, hang ada peluang serang hang bunuh,
Aku ada peluang aku serang hang bunuh. Sama-sama Islam ni, mati hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal tidak ada tasamuh. Tak boleh nak tolak ansur, tak boleh nak duduk semeja, tak boleh nak bincang, tak boleh nak cari penyelesaian, masing-masing dengan masing-masing punya pendirian. Kena kendok sikit, kena pergi duduk, kena pergi sembang sikit. Kadang-kadang kita benci dekat dia. Pasal apa? Pasal orang medok habaq macam-macam pasal dia. Bila kita pergi duduk semeja sembang, oh, tak macam orang duk habaq pun. Dia ni tak letak utara mana pun, tapi dia duk cerita macam dia ni tak boleh pakai langsung. Nampak tuan-tuan? Rupa-rupanya ada batu api, ada third party, ada pihak ketiga yang merosakkan hubungan dua pihak ini. Ini kadang-kadang kita takut. Kita dah sebut dah kuliah beberapa bulan dulu cerita perang Jamal yang jadi di antara Aisyah dengan Ali bin Abi Talib. Apa kita cerita? Sebenar-benar dua-dua ni tak tahu mana pun. Pihak ketiga yang main peranan. Pihak ketiga yang pergi serang kumpulan Aisyah, dalam masa yang sama dia pergi serang kumpulan Ali bin Abi Talib. Aisyah bila kena serang, dia kata Ali serang. Ali bila kena serang, dia kata Aisyah serang. Sebenarnya kumpulan Aisyah seorang pun tak pergi serang Sayyidina Ali. Kumpulan Sayyidina Ali seorang pun tak pergi serang Aisyah. Pihak ketiga ni hantar orang dia pergi serang sini, pergi serang sini. Dua-dua ni bergaduh. Tuan-tuan, hati-hati dengan pihak ketiga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tajuk baru dia kata bab majaa afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Iaitu bab yang datang pada menyatakan yang terutama jihad ialah cakap betul di sisi pemerintah yang zalim. Jihad paling besar apa dia? Apabila satu orang boleh bercakap benar di depan pemerintah. Yang pemerintah itu ada potensi untuk buat zalim dekat dia, tapi dia tetap bercakap benar. Kalau dia boleh bercakap benar, dia jihad yang paling besar. Dia telah buat satu jihad yang paling besar. Ketahuilah saudaraku, adalah dikehendaki dengan sultan ataupun pemerintah pada hadis itu ialah siapa-siapa yang ada cukup kuasa pada memerintah negeri dan rakyatnya, seperti sultan ataupun malik ataupun gantinya ataupun wakilnya. Tak kira nak panggil dia sultan ke, nak panggil al-malik ke, nak panggil dia perdana menteri ke, nak panggil dia presiden ke, nak panggil dia apa pun tak kira, tapi dia satu orang yang memegang kuasa memerintah dalam negeri. Ini sultan yang dimaksudkan dalam hadis. Dan zalim itu iaitu buat naya, seperti menghukum dia dengan tidak sebenar. Dia jadi pemerintah, nampak sangat dia tidak menghukum secara adil misalnya, ataupun mengambil hak orang dengan tiada betul, ataupun dia pemerintah tapi dia samun hak orang suka hati. Hak orang, dia kata hak dia. Bini orang, bini dia lah. Bini orang pun bini dia. Misalnya begitu. Baik. Dan tiada bertentangan dengan jalan syarak. Apa yang dia buat menyalahi yang syarak suruh misalnya, maka dia zalim. Maka siapa-siapa yang pi memperkatakan dengan perkataan hak dan menerangkan padanya jalan yang kemahuan syarak, maka itulah orang yang berada kepada perang yang lebih utama daripada segala perang. Siapa yang boleh bercakap betul di depan pemerintah yang macam ni, dia, kita bagi A dekat dia. Dia ada jawatan. Misalnya dia jadi apa jawatan? Jawatan besar dalam pentadbiran kerajaan. Bila dia nampak macam tak betul kerajaan ni, dia buat appointment, masuk jumpa. Cakap elok. Dia buat satu appointment, masuk jumpa. Pukul 9 pagi esok masuk jumpa. Assalamualaikum. Dia kata minta maaf saya ambil masa, cerita dia macam ni. Ni benda tu jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya nak nasihat satu. Dalam Quran kata macam ni, macam ni, macam ni. Dalam hadis kata macam ni, macam ni, macam ni. Saya sebagai satu orang yang serba kekurangan ilmu korang, segala-gala korang, yang saya faham macam ni. Tolonglah jangan biar benda tak elok ni bagi jadi. Saya minta jasa balik Tuhan. Assalamualaikum. Saya ingat dia pun tak marah kita kalau kita cakap macam tu. Soal dia dah ikut, dia tak ikut, itu dia jawab depan Tuhan. Kita satu appointment dah pergi masuk buat. Kita cakap benar, dah jalan depan dia. Kita tak akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, esok depan Allah di akhirat, esok dia boleh jawab macam-macam. Dia kata saya ada penasihat saya ni, saya ada orang ni, dia pun tak pernah kata saya buat salah. Masa tu nak cari komuter naik lari pun tak ada dah. Nak cari kapal terbang apa nama Firefly pun tak ada dah, apa pun tak ada.
Jahanam kita pada masa tu. Pasal apa? Pasal kita tidak bercakap benar di depan pemerintah yang memerlukan kita punya cakap benar. Nampak benda ni? Kita ni kadang-kadang kita menipu pemerintah kita. Kita menipu. Dia nak turun mai kampung kita, seminggu sebelum dia turun cuci habis. Jalan tar tu sampai tuang ke lorong nak pergi putih. Jadi bila dia mai, dia sampai tengok okey semua. Dia kata memang kira excellent kita jaga negeri ni. Padahal ke lorong seminggu dah duk tuang atas jalan tu. Daun ni kalau boleh jangan jatuh atas tanah ni, jatuh lari pergi sambut, tangkap. Bila dia mai tak ada daun jatuh satu pun. Kita menipu dia. Bila dia mai tengok dia kata okey semua. Rupa-rupanya ada pihak yang menipu dia. Sebenar tak macam tu. Nampak? Maka perlunya ada pihak yang bercakap benar. Dan orang yang perlu bercakap benar ni ialah orang yang ada kedudukan di sisinya. Itu terutamanya. Dia senang nak buat appointment, dia senang nak masuk nak cakap apa pun. Mudah-mudahan dengan cakap yang penuh hikmah itu boleh membuka hati dia. Dia boleh dengar. Kalau dia tak mau dengar, dia dengan Allah kena jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata di antara seorang laki-laki, dia kata, dan contohnya, dia buat contoh di sini. Seperti mana menghukum dengan tiada sebenar ataupun mengambil hak orang dan tiada bertentangan dengan jalan syarak. Maka siapa yang pi memperkatakan perkataan yang hak dan menerangkan kepada pemerintah itu mengikut kemahuan syarak, maka ialah orang yang berhadap kepada perang yang lebih utama daripada segala perang. Sebagaimana berlaku dalam masalah yang lepas di antara satu orang laki-laki dengan Marwan bin Al-Hakam. Jikalau sekiranya jadi dengan sebab dia mengeluarkan cakapnya yang hak itu dia kena bunuh misalnya, nescaya mati, dia mati syahid namanya. Katalah dengan kerana dia buat appointment, masuk jumpa, cakap elok-elok tu, kawan tu sudah melenting. Hang nak main ajak aku ke? Aku bagi gaji kan, hang jangan duk main buat cakap pandai dengan aku. Terus ambil pistol tembak atas kepala. Misalan kata jadi lagu tu, syahid dia. Kerana dia mati kerana bercakap benar. Dan bercakap benar di sisi sultan yang zalim, di sisi pemerintah yang zalim itu adalah umpama jihad. Dia kata begitu. Baik, dan jika hidup dia, kalau dia pergi cakap benar dan dia tak kena apa-apa tindakan, pemerintah tu terima kasih pula dekat dia. Dia dengar, dia kata betul ke? Biar betul, dia kata aku tak pernah dengar lagi lagu ni. Betul tuan, kata nanti saya bawa keluarlah apa kitab yang ada, buka, tunjuk bagi dia baca, kita baca bagi kat dia. Ini yang agama kata. Saya harap sangat-sangat dah kalau tuan sebagai orang yang Allah amanahkan kuasa, tuan boleh buat macam ni. Saya terima kasih banyak-banyak bagi pihak rakyat ada ramai ni. Terima kasih banyak-banyak tuan. Cakap macam tu. Dan dia tahu macam mana bila dengar cakap tu dia terima. Dia lembut hati. Dia kata pula betul ke macam ni? Bagus dia kata. Lagi satu pangkat aku buat naik. Misalan kata dia jadi macam tu. Dia kata maka hidup dia adalah hidup yang sa'i. Dia kata iaitu hidup yang bahagia. Lega dia. Halal gaji dia duk makan. Lega dia. Aku dah bagi nasihat, alhamdulillah dia terima nasihat aku. Berasa halal rezeki yang duk dapat ni. Berasa halal. Kerana ia satu orang yang menolak mudarat ke atas semua orang Islam. Kerana dia cakap tu berapa ramai orang lepas daripada mudarat yang nak jadi. Berapa ramai orang lepas. Alhamdulillah dia kata. Dan jadilah dia seolah-olah perisai mereka itu, yakni daripada kena kezaliman orang yang berkuasa buat zalim ke atas semuanya. Dan jadilah dia seorang yang mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dalil tentang perkara ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Maksud dia diriwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setengah daripada sebesar-besar perang dan yang lebih utama perang itu ialah cakap betul, cakap benar di sisi pemerintah yang zalim, iaitu di sisi pemerintah yang menghukum dengan hawa nafsunya juga. Itu jihad paling besar. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah, dan bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, insya-Allah bulan depan, tuan-tuan sedang tak sedang kita nak usaha lagi
lagi sebulan lebih aja. Ni bulan Julai ni habis, dia mai bulan Ogos. Bulan Ogos habis, September tengah sudah mai Ramadan. Dengan itu bermakna kuliah kita sama ada sekali lagi bulan depan ataupun mungkin 2 kali lagi. Bulan September, puasa tengah bulan, mungkin awal bulan ada kuliah lagi, mungkin. Makna sekali atau 2 kali saja. Maksud dia tuan-tuan, masa jalan macam tu punya cepat. Masa. Soal masa jalan cepat itu soal lain. Soal yang penting bagi kita apa dia? Masa lagi cepat, kita dengan kubur lagi cepat. Itu yang kita nak kena ambil ingat. Soal masa cepat ni soal lain. Soalnya bila masa cepat, umur kita ni dia duk pendek makin cepat. Dia duk pendek makin cepat. Sebab tarikh kematian itu sesuatu yang pasti. Kita nama kata nak pergi jauh tak mungkin. Kita makin duk dekat dengan tarikh tu. Makin duk dekat. Yang kita tak tahu bila. Tapi tarikh tu mendekati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dibina atas kesedaran itu. Saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua. Mukadimah hadis yang kita baca tadi, kita dah berjanji. Tak ada, seminggu sekali kita nak buat sembahyang malam. Tuan-tuan, kalau Tuhan takdirkan kita dan jumpa Ramadan nak mai ni, itu kurnia besar daripada Allah. Kalau tak dan pun, kita dah memulakan satu benda baik dalam hidup kita. Kita menghadap Allah dalam keadaan kita redha dan kita harap-harap Allah redha kita. Dan akan datang insya-Allah kita akan tengok tajuk fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fi ummati. Ini hadis yang cukup menarik. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa minta kepada Allah 3 benda. Allah bagi 2 aja. Nabi Muhammad, Nabi yang selalu bila dia doa ni Allah bagi semua. Tapi Nabi doa yang ni 3 benda. Nabi minta bukan untuk Nabi, tapi untuk kita, untuk umat Nabi. Nabi minta 3 dekat Tuhan. Tuhan approve, Tuhan luluskan 2. Hak 1 Tuhan tak bagi. Apa dia 2 yang Tuhan bagi tu? Apa dia 1 yang Tuhan tak bagi tu? Panjang umur, ada kesempatan masa, insya-Allah bulan depan kita baca. Kemudian tajuk yang menyusul selepas daripada tu ialah cerita kaifa yakunur rajul fil fitnah. Ini juga tajuk yang kita kena dengar. Cerita apa? Kalau ditakdirkan berlaku fitnah. Fitnah ni apa dia? Fitnah ni macam yang duk jadi di Palestin lah ni. Pihak Hamas satu geng, pihak Fatah satu geng. Fatah nak bunuh Hamas, Hamas nak bunuh Fatah. Misalan kata berlaku dekat kita yang tu. Sama-sama Islam ni. Hang atas nama A, aku atas nama B. Sampai jadi start dengan duk lawan kata lebih kurang, start baling benda, start bawa keluar senjata tikar. Kalau berlaku benda yang macam ni, kata dalam ni dia kata kaifa yakunur rajul fil fitnah. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Adakah kita mengisytiharkan kita di pihak A dan kita lawan B, ataupun kita mengisytiharkan kita pihak B dan kita lawan A, ataupun apa tindakan yang kita kena buat? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia, dan hadis Nabi lah contoh paling utama. Contoh paling utama. Itu juga satu tajuk yang penting. Kemudian dia mai pula ma jaa fi raf'il amanah. Ini juga penting. Cerita tentang amanah Tuhan angkat. Amanah yang pada mulanya Allah bagi dalam hati tiap-tiap orang daripada kita. Ada amanah dalam diri kita. Kalau dia jadi guru pun dia guru yang amanah. Kalau dia jadi imam pun imam yang amanah. Kalau dia jadi wakil rakyat yang amanah. Kalau dia jadi menteri besar pun menteri besar yang amanah. Kalau dia jadi sultan pun sultan yang amanah. Amanah ni ada satu benda yang Allah bagi dalam hati tiap-tiap orang. Allah bagi. Menjelang kiamat, dia kata raf'ul amanah. Allah ambil balik amanah tu. Bila Allah ambil balik amanah daripada ustaz, apa jadi dengan ustaz yang tidak amanah? Bila Allah ambil balik amanah daripada mufti, apa jadi pada mufti yang tidak amanah? Apabila Allah ambil balik amanah daripada wakil rakyat, apa jadi kepada wakil rakyat yang tidak amanah?
Apabila Allah ambil balik amanah daripada hati semua orang ada, apa jadi pada dunia ini? Hadis yang akan datang, dia menceritakan tentang diangkat amanah daripada hati manusia menjelang kiamat. Tuan, bagi saya, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, tak ada yang tak penting, melainkan semua penting-penting belaka. Jadi kalau sekiranya kita mengabaikan, kita melepaskan peluang yang Allah bagi kat kita, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita masa, Allah bagi kita sikit sebanyak kemudahan untuk nak bergerak, nak pergi mengaji ilmu agama, kita tak manfaatkan apa yang Tuhan bagi, kita menghadapi masalah besar di depan Allah di mahsyar esok ni. Saya minta kepada Allah supaya Allah bagi saya kekuatan. Saya minta kepada Allah, Allah bagi dekat tuan-tuan kekuatan. Saya kuat untuk nak main sini, tuan-tuan juga kuat untuk nak main sini. Kita dapat kekuatan itu, kita dapat kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.